Dengan segala hormatnya, dipersilakan Lau King Chi dari SJKC Chung Hua Miri, Miri Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Mencetuskan Idea Murid melalui persembahan slide yang berunsur permainan touch and go dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salam sejahtera semua, nama saya Lau Pinci. Grade saya adalah IG42. Saya mengajar kelas 4D, 5G, dan 6F. Saya mempunyai pengalaman mengajar melebihi 15 tahun. Selepas MCO, saya mendapati minat belajar murid agak rendah. Tajuk kajian saya ialah mencetuskan ide murid melalui pembelajaran seronok yang berunsur permainan touch and go dengan penggunaan teknologi digital. Bermaksudnya, saya menggunakan slide yang berunsur permainan untuk memberkayakan pengalaman murid untuk belajar. Dengan itu, murid boleh diberi peluang untuk menerokai pengetahuan mereka dengan lebih interaktif dan menyeronokkan. Untuk bahagian abstrak, kajian ini bertujuan untuk membantu murid mencetus ide dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kumpulan murid saya terdiri daripada 13 orang murid dari kelas 6F. Saya menggunakan kaedah pentafsiran bilik darjah, ujian para, pemerhatian, soal jawab dan penelitian hasil tugas murid. Tempoh pelaksanaan saya selama 5 minggu. Saya mendapati kajian ini dapat meningkatkan kreativiti dan pencapaian murid. Untuk bahagian refleksi PDP lalu, terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, refleksikan diri. Saya mendapati saya sendiri kurang mengambil berat terhadap penguasaan murid kalus kerana kesuntukan masa. Yang kedua, refleksi terhadap pelajar. Saya mendapati minat dan motivasi belajar murid amat rendah, terutamanya murid yang selepas MCO. Untuk bahagian ketiga, refleksi terhadap persekitaran atau ibu bapa. Ketidakstabilan internet di dalam kelas akan mengganggu proses PDP kerana aplikasi dalam talian seperti whiteboard, squeezy tidak dapat diakses kerana masalah internet. Dan kedua, ibu bapa sibuk bekerja dan kurang mengambil berat terhadap pelajaran anak. Terdapat 3 isu utama yang boleh didapati melalui refleksi PDP yang lalu. Yang pertama, isi kandungan teks adalah sukar dipahami oleh murid kerana penggunaan kosakata atau perkataan yang sangat dalam sekali. Yang kedua, murid bosan menggunakan alat bantu yang sama setiap hari kerana kelas saya mempunyai komputer, peralatan digital. Saya menggunakan papan interaktif setiap hari dan murid berasa jenuh. Kemudian, minat belajar murid makin hari makin rendah dan tiada semangat autonomi. Maka, terhasillah slide yang berunsur permainan touch and go. Melalui proses PDP menggunakan slide yang berunsur permainan touch and go, saya mendapati bahawa penggunaan PowerPoint ini dapat mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan kerana dapat mengelakkan murid daripada bosan. Dengan itu, murid-murid dapat menyertai dengan aktif dalam aktiviti kumpulan atau secara individu. Terutamanya, penggunaan PowerPoint dapat menjimatkan masa. Objektif kajian pertama ialah meningkatkan kemahiran murid untuk menjawab soalan pemahaman berbagai aras bahasa Melayu. Yang kedua,
meningkatkan minat dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti PDP. Yang ketiga, meningkatkan daya kreativiti murid dan mencetuskan ide-ide baru untuk menjawab soalan bertumbuh dan bercabar. Kumpulan sasaran murid saya terdiri daripada murid 6F, seramai 13 orang murid, yaitu 7 orang murid perempuan dan 6 orang murid lelaki telah terpilih. Bangsanya ialah 10 orang murid Cina, 2 orang murid Melayu, dan 1 murid Iban. Kaedah atau metodologi yang saya gunakan ialah A. Pemerhatian, B. Semakan hasil kerja murid, C. Ujian pra, dan D. Ujian pos. Kedua-dua ujian ini boleh didapati melalui keputusan penghasilan bilik darjah. Setelah membuat beberapa kali percubaan di dalam kelas saya, akhirnya saya berjaya menghasilkan satu kerangka konsep pelaksanaan kajian tindakan. Yang pertama, saya akan mengenal pasti aspek amalan. Kemudian saya membuat perancangan secara teliti dalam bentuk jadual. Kemudian saya menentukan tempoh pelaksanaan sebanyak 5 kali. Saya akan mengumpulkan data melalui ujian pos dan akhirnya saya membuat refleksi dan membuat penambahbaikan terhadap masalah yang saya hadapi. Inilah jadual pelaksanaan kajian saya dalam tempo 5 kali itu. Dalam minggu pertama, saya menjalankan pendekatan 1 pada tarikh 23 Jun. Saya memilih tajuk Nyakan Habo dalam unit kelima dalam buku teks halaman 29. Selepas pendekatan 1, saya membuat ujian pos 1 dan maka telah dicatat dalam jadual. Minggu seterusnya, iaitu minggu kedua, saya telah memilih unit ke-6 sebagai pendekatan kedua saya dan kemudian ujian pos juga dijalankan. Untuk minggu ketiga, pendekatan ketiga dijalankan pada 14 Julai 23 dan unit ke-7 telah dipilih sebagai tajuk pendekatan saya. Dan ujian pos ketiga juga dijalankan. Untuk minggu keempat, pendekatan keempat telah dijalankan pada tarikh 21 Julai 2023 dalam unit ke-8 keselamatan tanggung jawab kita pada buku teks halaman 50. Kemudian ujian pos keempat juga dijalankan. Untuk minggu kelima telah dijalankan pada 28 Julai dan unit ke-9 telah dipilih sebagai tajuk hari itu. Dan center pembelajaran yang dipilih adalah hampir sama. Sebenarnya adalah sama. Sebab dalam minggu pertama saya memilih standar pembelajaran 2.3.1. Minggu kedua, standar pembelajaran juga 2.3.1. Minggu ketiga, 2.3.2. Untuk minggu keempat, 2.3.2. Untuk minggu terakhir, standar pembelajaran ialah 2.1.1. Ini bermaksud standar pembelajaran saya memilih standar kedua, yaitu membaca dan memahami petikan. Saya berharap dapat membantu murid-murid menjawab soalan pemahaman yang ada soalan pemahaman bercabar dan soalan bertumbuh. Inilah merupakan gambar-gambar semasa aktiviti PDP yang dijalankan di dalam kelas. Tengok gambar pertama, saya memberikan panduan kepada murid cara ataupun maklumat ataupun objektif yang perlu dicapai oleh murid melalui poin-poin yang berunsur permainan touch and go. Untuk kedua-dua gambar ini, saya meminta murid menjawab soalan pemahaman arah rendah berdasarkan poin-poin yang berunsur permainan touch and go mengikut langkah stesen ke stesen yang seterusnya. Kemudian, saya memberi tugasan soalan kebat dalam kumpulan sebagai pemantapan murid terhadap soalan pemahaman berdasarkan petikan. Murid membuat tugasan yang diberikan berbantukan poin-poin yang berunsur permainan touch and go. Saya memberikan tugasan soalan kebat dalam kumpulan sebagai pemantapan murid terhadap soalan pemahaman dengan menggunakan beta minta. Kemudian, murid membuat tugasan yang diberikan membantukan poin-poin ini. Setelah murid berjaya membedakan atau memformulkan hasil tugasan mereka,
maka tamatlah sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan permainan. Dalam gambar ini, murid telah menjalankan pendekatan yang lain. Inilah contoh-contoh PowerPoint yang saya sediakan. Mula-mula ada seorang ahli sipil telah merampas batu beliang itu dan notis sabaran telah diberi kepada murid. Murid-murid boleh pilih mana satu pintu mau masuk, mesti dari pintu pertama. Untuk pintu pertama, murid-murid boleh baca perkataan dan boleh Seterusnya, murid boleh masuk ke pintu kedua untuk menjawab soalannya. Sangat tenang. Soalan yang disediakan adalah berbagai aras. Kemudian, murid akan masuk ke soalan yang lebih beraras tinggi, yaitu contoh-contoh soalan yang telah ditunjukkan di sini adalah, apakah ilmu dan nilai yang kamu peroleh daripada kegiatan ini? Jawaban yang telah diberikan. Soalan yang kedua ialah, apakah tindakan kamu jika kamu membeli makanan berbungkus? Jawaban juga saya akan memastikan semua bungkusan makanan itu tidak menggunakan daun kokok. Selepas murid berjaya menjawab semua soalan, murid akan berjaya mendapat balik batu beliang itu. Refleksi kajian terbagi kepada dua kategori, yaitu dari segi guru. 1. Menangani masalah berkait kreatif terputus dan masalah kalian. 2. Menghasilkan bahan mengajar yang kreatif. 3. Memudahkan guru sebagai fasilitator. 4. Mewujudkan suasana PDP yang seronok. 5. Mewujudkan persaingan yang positif dalam kalangan murid. Untuk murid pula, murid dapat meningkatkan perasaan ingin tahu, kompetensi serta kreativiti. Dan penggunaan permainan jenis permainan ini dapat meningkatkan minat murid. 3. Mencerdaskan minat murid dengan menjawab soalan. 4. Memupuk nilai bertera ansur dan bersabar semasa bermain. Inilah merupakan hasil dapatan kajian saya, yaitu presentasi murid-murid dalam ujian POS 1 hingga ujian POS ke-5. Sebanyak 13 orang murid ini nampaknya ada kemajuan dalam ujian POS ini. Kita boleh nampak ujian POS pertama ini yang bertarikh 23 Jun. Murid A dia dapat 46 markah. Ujian POS kedua dia dapat 48. Kemudian ketiga dia dapat 50. Keempat dia dapat 50. Dan kelima dia dapat 52. Dan begitu juga murid B. Pertama kali 40. Dan 50. 53. 56. 58. Murid ketiga pula mendapat markah yang gagal sebanyak 3 kali dan 2 kali akhir ujian POS itu mendapat markah yang lulus. Untuk murid keempat, yaitu murid D, ada 4 kali telah gagal dalam ujian POS, manakala ujian POS terakhir mendapat markah yang lulus. Untuk murid yang kelima, juga nampaknya ada markah yang berwarna merah di sebanyak 3 kali dan 2 kali akhir itu berjaya lulus juga. Secara kesimpulannya, jadual ini nampaknya ada kemajuan ataupun peningkatan murid dalam ujian POS. Manakala ada murid yang belum berjaya, nampaknya lebih maju lagi, saya akan berusaha lagi untuk membantu murid-murid ini. Inilah hasil dapatan kajian saya dalam bentuk graf, prestasi murid-murid. Maka ini telah saya dapat melalui ujian POS 1 hingga ujian POS ke-5. Dan kesimpulannya kita boleh nampak ada peningkatan yang positif melalui kajian didakan ini. Dan ternyatalah PowerPoint yang menggunakan unsur permainan ini dapat meningkatkan prestasi murid-murid dalam PDP mereka. Inilah feedback daripada murid saya pada bahagian backing log, dan ada seorang murid nyatakan bahawa saya berasa seronok dan dapat membuat aktiviti perkumpulan. Murid yang kedua, saya berasa seronok kerana saya dapat bekerja sama dengan kawan-kawan saya. Murid ketiga,
Saya suka belajar dengan dalam suasana yang gembira. Dan murid seterusnya tulis, saya berpeluang bersaing dengan kawan saya. Dan ada murid tulis, saya rasa gembira karena dapat belajar dengan baik. Saya sangat gembira karena dapat menyentuh skrin. Dan murid yang seterusnya, saya berasa amat seronok karena dapat mempelajari segala macam jenis. Cikgu punya PowerPoint sangat menarik dan bagus. Saya dapat berbincang jawapan atau menjawab soalan bersama-sama. Saya dapat berbincang dengan kawan. Saya berasa seronok. Seorang murid lagi menyatakan PowerPoint penjelasan yang sangat teliti dan PowerPoint sangat menarik. Dan seorang murid menyatakan bahwa saya dapat bermain permainan dengan rakan. Dan seorang murid menyatakan bahwa PowerPoint sangat menarik. Dan seorang lagi kawan mengajar saya menulis jawapan. Inilah feedback daripada murid yang comel itu. Sebagai rumusannya, kajian ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sangat seronok dan membangkitkan minat dan motivasikan murid untuk meneruskan belajar. Dan hasil dapatan ini kelihatan dengan jelas kerana dapat meningkatkan pencapaian murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang seronok. Ketiga, murid-murid dapat bekerja sama untuk menjawab soalan-soalan supaya dapat mengharungi cabaran dan mengikut langkah seterusnya. Dan keempat, pembelajaran yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan teknologi, aktiviti yang menarik, strategi pembelajaran yang teratur, pembelajaran perpustakaan murid, dan penggunaan bahasa yang menyenangkan. Dan terakhir sekali ialah dapat meningkatkan pencapaian murid dalam pembelajaran. Harapan saya terhadap penggunaan PowerPoint yang berunsur permainan dapat digunakan oleh semua panitia di sekolah kerana pembelajaran yang menyeronokkan dapat memupuk murid berkolaboratif dan berkomunikasi di dalam aktiviti kumpulan. Dan cara ini dapat memudayakan part 21 di kelas. Dan saya berharap juga penggunaan PowerPoint yang berunsur permainan ini dapat dikongsikan dengan guru-guru di sekolah lain. Setelah ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Lau King Chi atas pembentangan sebentar tadi. Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan anda melalui chat box YouTube.